Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan bidang adab dengan tajuk Zikrullah Penenang Jiwa. Kita mulakan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengetahui pengertian zikir. Yang kedua, mengenal pasti cara mengingati Allah. Yang ketiga, memahami contoh zikir dan tindakan yang sesuai. Dan yang terakhir, memahami akibat tidak berzikir. Baiklah, apa pengertian zikir? Zikir bermaksud mengingati Allah. Ia boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan, iaitu pertuturan kita, dan perbuatan, iaitu tingkah laku kita seharian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Maksudnya, ingatlah dengan mengingati Allah, mentaati perintah Allah, jiwa menjadi tenteram. Betapa besarnya faedah mengingati Allah. Baiklah, bagaimana cara kita mengingati Allah? Yang pertama, kita perlulah sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, sama ada menerima nikmat maupun cubaan. Yang kedua, kita perlulah sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa bertaubat, kerana sebagai manusia kita tidak lari dari melakukan dosa dan kesilapan. Yang ketiga, kita perlulah menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi hidup kita. Yang keempat, kita perlu banyak membaca Al-Quran. Seterusnya, kita perlu juga banyak-banyak berzikir. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Nak tahu tak? Okey, apakah contoh zikir dan tindakan yang sesuai dengan zikir? Yang pertama, lafaznya berbunyi Subhanallah. Ikut saya, Subhanallah. Jadi, lafazkan kalimah ini apabila kita melihat ciptaan Allah yang cantik dan indah seperti tumbuhan. Dan kita juga hendaklah memelihara alam sekitar. Kalimah yang kedua, zikir yang kedua adalah Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah apabila selepas menikmati sesuatu makanan atau menerima pemberian. Dan kita tidak boleh membazir makanan yang dibeli maupun keperluan yang kita beli. Seterusnya, lafaz yang ketiga adalah La ilaha illallah. Apabila melihat kemalangan di jalan raya, kita perlulah mengucapkan La ilaha illallah. Oleh itu, kita hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Dan yang keempat, ucapkan kalimah Allahu Akbar apabila mendapat khabar gembira dan merasai nikmat atas sesuatu. Maka sebutlah lafaz mulia sebagai tanda kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia lafaznya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ucapkan sentiasa.
Baiklah, apa pula kepentingan mengamalkan adab berzikir? Yang pertama, sebagai tanda saya mengikuti sunnah Rasulullah. Kita kan umat Nabi Muhammad, jadi kita kena ikut sunnah Nabi. Nabi banyak berzikir. Walaupun baginda dijanjikan syurga, tetapi baginda sentiasa berzikir. Kita bagaimana? Kita tak tahu lagi sama ada ke syurga maupun neraka. Jadi, kita nak ke syurga kan? Kena ikut sunnah Nabi, ya. Baiklah, kepentingan yang kedua, hubungan saya dengan Allah akan dekat dan rapat. Dengan zikir, kita akan sentiasa mengingati Allah. Kita akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibadah saya lebih sempurna. Banyak-banyakkanlah kita mengingati Allah. Dan yang keempat, kepentingan mengamalkan zikir, jiwa saya akan berasa tenang dan aman. Baik. Seterusnya, apakah pula akibat tidak mengamalkan adab berzikir? Yang pertama, apabila kita tidak mengamalkan adab berzikir, saya lalai daripada mengingati Allah. Kita sentiasa ingat Allah, ya. Jadi, yang kedua, kita akan jauh hubungan saya dengan Allah. Yang ketiga, saya mudah membuat dosa. Dan yang keempat, saya tidak mendapat keampunan Allah. Jadi kita kena hati-hati, ya. Baiklah. Sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan button subscribe, ya. Terima kasih.